Record. Okey, so kita mulakan revision kita iaitu berkaitan dengan bab 1 iaitu arah. Dan arah ini sebenarnya adalah hujan ni keluar arah ke? Ya, kalau bab 1 arah lah. Kalau keluar bab 1 arah lah, arah senang je. Okey, arah senang sahaja. Iaitu bab arah iaitu berkaitan arah mata angin. Ingat, arah mata angin ada dua, arah mata angin utama dan juga arah mata angin perantaraan. Okey, kena ingat tu. Iaitu arah mata angin utama yang ini, okey, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Always remember, utara ke atas, selatan ke bawah, sebelah kanan mesti timur dan sebelah kiri mesti barat. Baik, kemudian arah mata angin perantaraan. Okey, yang macam pembaris untuk arah ni apa nama dia? Mana ada macam pembaris? Itulah dia. Itulah dia tanda arah tu. Okey. Dan selain itu, 4 arah mata angin perantaraan. Perantaraan kita ada timur laut, tenggara, barat daya dan juga barat laut. Yang melengkung separuh, mana ada yang melengkung separuh? Yang mana satu ni? Okey. Yang mana satu arah melengkung separuh? Mana ada melengkung separuh? Ini bulatan. Okey. Yang ini bulatan juga. Yang mana satu? Okey. So, utara, selatan, timur dan barat. Dan juga yang ini pun sama. Okey, always remember utara, selatan, timur dan juga barat. Dan arah mata angin perantaraan ialah di antara utara dengan timur ada timur laut. Di antara utara dengan barat ada barat laut. Kemudian di antara barat dengan selatan ada barat daya dan antara timur dengan selatan ada tenggara. Baik, arah kiblat barat kan? Dia tak, dia barat ke barat laut sikit. Dia barat tapi dia ke barat laut sikit. Dia gitu. Baik. Kemudian, okey, kita juga belajar tentang yang ini. Okey, yang ini always remember, kalau diberi gambaran ini, always remember bahawa budak ini akan menghadap matahari terbit. So, kalau dia menghadap matahari terbit, bermakna yang dia menghadap itu adalah arah timur. Bila menghadap arah timur, belakang dia mestilah barat. Ya, maknanya depan timur, belakang barat. So, sebelah kiri dia, maknanya kalau kita tengok sini sebelah kanan. Tapi kalau tangan dia tu sebelah kiri kan. Tangan dia tu sebelah kiri, itu adalah utara dan sebelah kanan ini adalah selatan. Ya, bahasa Inggeris betul. Okey, barat laut dipanggil barat laut dipanggil northwest. Northwest. Yes. Northwest. Okey, kemudian di antara utara dengan timur ada timur laut kat sini. Di antara utara dengan barat ada barat laut. Kemudian di antara barat dengan selatan ada barat daya dan di antara timur dengan selatan ada tenggara. So itu yang kamu kena tahu. Kata kunci dia, cari di mana budak itu menghadap, itulah okey dari arah timur. Baik, itu kata kunci dia. Okey. So, PM lah. Okey. Okey, so ini adalah kompas, okey, di mana cara menentukannya adalah iaitu dia kompas ini bergantung kepada tarikan magnet dari kutub utara bumi. Maknanya daripada kutub utara bumi itu ada tarikan magnet. Sebab itu dia punya jarum warna merah tu, okey, warna merah tu selalu dia tunjuk ke arah north ataupun utara. North ya ataupun utara. So itu berkaitan dengan kompas, okey, dan ada beberapa jenis kompas lain seperti kompas jarum dicipta pada zaman tamadun Islam, kompas purba Cina, okey, dicipta pada zaman dinasti Han, dan kompas kiblat. Okey, yang digunakan untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam. Baik. Kemudian ini cara-cara mengorientasikannya. Okey, kena tahu ke? Yang itu tak perlu tahu. Yang itu hanya makluman saja. Tapi yang paling penting panduan mengorientasikan kompas magnetik ni. Cara nak mengorientasikan kompas magnetik itu iaitu mula-mula
berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan arah dia, kemudian letakkan kompas. Okey, tak ada. Tak perlu, dia akan beri gambar saja. Letakkan kompas pada permukaan yang rata, pastikan anda menjauhi objek besi seperti tiang besi dan kerusi besi. Kemudian orientasikan ni bermaksud pusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas itu menunjukkan ke arah utara. Barulah kamu tahu arah sesuatu objek berpandukan kompas. So ini senang dia sebenarnya. Okey. Kenapa kena arah utara? Sebab jarum tu akan sentiasa tunjuk pada arah utara. So kamu kena pusingkan dia seperti ini. Yang cikgu ada ni. Kompas ni. Jarum dia ni akan sentiasa menunjuk ke arah utara. So kamu kena orientasikan dengan pusingkan dia supaya jarum tu jarum tu ke sini, okey, utara. So kamu kena adjustkan dia supaya dia menunjuk ke arah utara. Baru kamu tahu sana utara, sana selatan, sana barat dan belakang itu adalah timur. Orientasikan tu maksudnya pusing-pusingkan supaya dia ke arah utara. Itu maksud orientasikan kompas. Okey. Baik. Kemudian bearing sudutan. Okey, cikgu dah ajar cara-cara untuk mengira bearing sudutan. Pastikan bearing sudutan itu bila kamu nak kira, pastikan kamu kena ada mangkuk ayun tu. Mangkuk ayun itu, okey. Kalau dalam peperiksaan ataupun dalam ujian geografi, kalau masuk bab 1 ya. Kalau masuk bab 1 tu, pembaris sebelah kiri itu bukan pembaris. Itu adalah jangka sudut ataupun protractor. Ada ke pembaris? Ini bukan pembaris. Ini adalah protractor ataupun jangka sudut. Ni. Kan. Jadi cara penggunaan dia pastikan kamu letakkan seperti ini, iaitu kosong di sini, maknanya sengit macam ni letak macam tu. Dan kamu ukur ke arah ikut pusingan jam. Dan kamu akan tahu kat mana. Yang ini memang kena bawa. Dalam ujian geografi ini penting. Okey, ini penting Kalau tak bawa, ini dipanggil mangkuk ayun. Sebab kalau tak bawa, bermakna orang yang tak bawa itulah mangkuk ayun. Okey. Dalam rupa dia karipap. Rupa dia macam karipap. Nampak tak ni? Okey, baik. Jadi, sila bawa. Ya, sila bawa. Okey. Baik, bearing sudutan. Dia akan kira daripada kosong sini ke sini 180 dan daripada sini sampai ke sini dia teruskan ke hingga satu bulatan 360 darjah. So itu cara pengiraan dia, dan cara nak mengira adalah letakkan protractor kat sini dan ukurlah jarak daripada sini sampai ke A ni. So dapatlah lebih kurang 45 darjah. So itu cara menggunakan protractor ini ataupun jangka sudut. Okey. Ada jenis lain ada juga, iaitu jenis yang ada satu bulatan pun ada juga. Yang ini separuh bulatan. Okey, separuh bulatan kamu kena buat 2 kali. Satu sebelah sini, kemudian satu lagi sebelah sini. Kena ukur macam tu satu bulatan. Tapi kadang-kadang ada juga jangka sudut yang satu bulatan penuh. Itu pun ada dijual. Itu pun ada dijual. Mana lagi mahal? Pergi cari tengok ke kedai. Okey. Baik. Ini langkah-langkah cara mengukur bearing sudutan. Kalau bearing sudutan tu lebih daripada 180 darjah, kamu kena tahu bahawa daripada sini ke sini dah memang 180 darjah. Maka kamu mulakan ukur daripada kosong sini sampailah ke sini. Bermakna kamu tahu bahawa daripada sini ke sini ialah 120 darjah. So campurkan 180 campur dengan 120 darjah. So akan dapat 300 darjah. Jadi itu cara dia. Senang je sebenarnya. Senang ya. Memang senang. Okey, cara mengukur bearing sudutan. Okey, dan kita pun dah pernah buat latihan ya. Baik.
Arah ni ada negatif ke? Tak ada. Tak ada arah-arah negatif, semua positif. Okey. Dan bab yang kedua iaitu kedudukan, dan ingat kedudukan ada dua jenis. Ingat, satu kedudukan relatif. Baik, kedudukan relatif maksudnya kedudukan yang menggunakan objek lain. Okey, kedudukan relatif ditentukan melalui merujuk kepada titik rujukan. Maknanya menggunakan sesuatu objek itu, objek yang lain sebagai titik rujukan. Dan ini kedudukan relatif ialah tentang hadapan, belakang, kiri dan juga kanan. Okey. Contoh kalau kita lihat, contoh Chin duduk di hadapan Siti. Ya, boleh. Okey, Chin duduk di hadapan Siti. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Ini Siti ya. Ini Siti. So, Chin duduk di hadapan Siti, Akmal duduk di sebelah kiri Siti, maka Siti ini telah dijadikan titik rujukan. Maknanya Siti telah menjadi reference untuk menentukan kedudukan orang lain. Itu dipanggil kedudukan relatif. Kalau ada mana-mana yang tak faham, jangan tunggu. Terus tulis soalan di dalam Zoom chat. Okey, kalau ada soalan, jangan diam aja. Okey? Cikgu akan jawab soalan. Alright. Baik. Itu kedudukan relatif. Baik. Kalau kedudukan relatif juga, contoh macam kalau bangunan macam ni kalau masjid menjadi titik rujukan, cara yang penting untuk kamu tahu yang mana depan, belakang, kiri dan kanan, kamu kena tengok pintu masuk dia. Ni pintu masuk ke depan. Bila pintu masuk kat situ, bermakna bank berada di hadapan masjid dan hospital ada di belakang masjid. Dan kemudian di sebelah kanan masjid ada apa? Ada pejabat pos. Dan di sebelah kiri masjid ada sekolah. Bermakna itu cara menggunakan titik rujukan. Iaitu kamu kena pastikan di mana pintu masuk dia. Okey. Nama dia baru jadi tak. Dia tak perlu keluar banyak kali. Dia tak perlu keluar banyak kali, tapi dia kata sebelah contohnya contohnya pejabat pos sebelah masjid. Sebelah kanan masjid. Bermakna masjid itu jadi rujukan untuk di mana pejabat pos. Begitu juga bank. Bank kat mana? Bank di hadapan masjid. Maknanya masjid itu menjadi titik rujukan, menjadi reference untuk mengetahui kedudukan bank. Hospital di mana? Hospital di belakang masjid. Maknanya hospital itu kedudukan dia berdasarkan di manakah masjid itu. So masjid di depan, maka hospital di belakang masjid. Dia tak semestinya komplit. Dia tidak semestinya komplit, dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah. Baik. So ini kedudukan relatif, dan kedudukan, satu lagi cara untuk menentukan kedudukan ialah dengan latitude dan juga longitude. Ingat, latitude iaitu garisan yang melintang. Ingat garisan yang melintang atau mendatar pada globe ataupun peta atlas itu, dan garisan yang melintang di tengah-tengah ini yang bernilai 0 darjah adalah dipanggil khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. Di mana garisan itu membahagikan bumi kepada dua bahagian, iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. So itu dia punya perbandingan. Pembahagian melalui garisan khatulistiwa. Ya betul, memang bumi ni sengit sikit. Ya betul. Jadi terdapat 5 garisan latitude utama. Iaitu daripada atas garisan Arktik, kemudian di bawah dia Sartan, di tengah-tengah tu adalah khatulistiwa, kemudian di bawah dia adalah garisan Jadi, dan bawah sekali adalah garisan Antartik. So seperti mana yang cikgu pernah ajar, cara untuk ingat
Okey, iaitu aku suka kawan jadi angkasawan. Itu short form dia iaitu aku suka kawan jadi angkasawan. Dia begitu. Jadi aku suka kawan jadi angkasawan ni merujuk kepada apa cikgu? Baik, sebenarnya aku suka kawan jadi angkasawan ini merujuk kepada susunan. Okey, iaitu susunan apa? Susunan nama-nama garisan itu. Okey, iaitu bermula daripada artik, kemudian juga sartan, kemudian juga khatulistiwa, tiwa, kemudian garisan jadi, dan satu lagi garisan antartik. Garisan antartik. So kita ambil yang depan je. Okey, artik, sartan, khatulistiwa, jadi antartik. So macam tu. Okey. So itu susunan garisan-garisan longitude. Longitude ke? Latitude. Latitude ya. Manakala latitude ini, manakala garisan longitude ialah garisan yang menegak, dilukis secara menegak dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Boleh. Okey, dari kutub utara sampai kutub selatan, dan kalau kita lihat dia bermula daripada garisan meridian pangkal yang ini GMP ataupun garisan meridian pangkal yang bernilai 0 darjah. Longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal yang memisahkan timur dan barat. Okey, Malaysia timur ke barat? Malaysia kawasan timur. Kawasan timur. Dan garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Meridian Greenwich. Dan apabila garisan itu 0 darjah, dia pusing sampai 180 darjah, maka garisan yang 180 darjah ini dikenali sebagai garisan tarikh antarabangsa. Iaitu garisan pada 180 darjah timur dan barat yang selari dengan garisan meridian pangkal. Dan GTA ini garisan tarikh antarabangsa, bukan Grand Theft Auto, bukan Grand Theft Auto. Garisan tarikh antarabangsa ini memisahkan tarikh dan waktu di bumi. So tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada sebelah barat. Ya betul, bermakna barat akan lambat sehari. Sebab cahaya matahari dapat dekat timur dahulu. So timur dulu dapat. Barat lambat. So dia lambat sehari. Macam itulah. Okey. Baik. So bagaimana untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude, iaitu apabila titik-titik ini bersilang. Di mana kalau contohnya kedudukan titik A, ini latitude. Latitude kita baca 30 darjah utara. Kemudian yang ini longitude 40 darjah timur. Maka titik ni A ni bersilang kat sini, bermakna kedudukan titik A itu adalah, macam mana nak baca? Kedudukan titik A itu adalah 30 darjah utara, 40 darjah timur. Okey. So tidak ada musim-musim dia. Ada musim-musim dia, 3 bulan keluar, 3 bulan tak keluar, macam tu. Okey. Baik, situ bagaimana untuk mengenal pasti persilangan latitude dan longitude dan menentukan tempat atau titik atau kedudukan. Ya. Begitu juga di kedudukan latitude dan longitude, kamu boleh tentukan melalui garisan latitude dan juga garisan longitude. So itu adalah bab yang kedua. So sebenarnya kesimpulannya, bab 1 dengan bab 2 sebenarnya senang. Setuju tak? Kalau cikgu cakap bab 1 dengan bab 2 sebenarnya senang. Betul? Siapa setuju angkat tangan? Siapa setuju angkat tangan? Bab 1 dengan bab 2 memang senang. Isyani betul. Ya betul, memang senang So kalau kalau boleh kita kalau boleh kamu usahakan untuk dapat markah yang penuh untuk geografi kalau keluar bab 1 dengan bab 2. Baik.
Cikgu, kenapa kat peta dunia Laut Cina Selatan tak keluar? Laut Cina Selatan keluar tapi dipanggil South China Sea. Dipanggil South China Sea. Okey. Dan dia sebenarnya sebahagian daripada Lautan Pasifik. Maknanya dia termasuk dalam Lautan Pasifik. Jadi itu kamu kena faham. So beza laut dengan lautan, laut kecil, lautan lebih besar. Lautan lebih besar. Okey. Baik. So kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada bab yang kelima. Kita nak sambung bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan bumi. Hari itu kita dah lihat berkaitan dengan lautan Pasifik, lautan Arktik. Ya betul, lautan terbesar dunia ialah lautan Pasifik. Dah ada dalam buku teks ni. Lautan terbesar di dunia iaitu lautan Pasifik. Kita dah belajar hari itu. Okey. Dan juga kalau kita nak lihat hari ni kita nak sambung apa? Iaitu kita nak lihat kesan pergerakan kerak bumi. Apa itu? Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, iaitu berkaitan dengan pergerakan kerak bumi. Kerak bumi sebenarnya, okey, permukaan bumi ni terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Macam mana cikgu nak bayangkan dia? Okey, dia begini sebenarnya. Okey. So sebenarnya bumi ni sebenarnya dia bentuk dia begini. Okey. Baik, bentuk dia begini. Kemudian untuk pengetahuan kamu, sebenarnya okey, bumi ni memang bulat. Sfera tapi di atas dia ada plat-plat tanah. Okey, dia plat-plat tanah sini. Okey, contoh dia sambung. Kemudian di sini pula ada plat tanah yang lain. Okey, disambung. Kemudian ada plat tanah lain, disambung. So ada plat tanah lain, disambung. Jadi, okey, plat-plat tanah ini seolah-olah dia tampal di atas bumi. Bila dia tampal di atas bumi tu, so bila bumi tu bergerak, plat-plat apa kita kata kerak bumi ni dia akan bergerak. Dia akan bergerak, mungkin bergerak ke mana? Mungkin dia bergerak, yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke bawah. So yang ini bergerak ke sini. So dia plat-plat itu bergerak. Dan proses untuk pergerakan itu mengambil masa berjuta-juta tahun. Okey, bukan hari ini ada, besok tak ada. Ataupun besok hari ini tak ada, besok ada. Tak. Dia makan masa proses berjuta-juta tahun. Lama untuk dia bergerak tu. Dan suatu ketika dahulu, okey, tanah-tanah di bumi ini dia bercantum. Okey, dia bercantum seperti mana? Seperti ini. Iaitu kalau kita lihat di sini, okey, lapisan plat itu, plat bumi ini, okey, plat daratan dan juga plat lautan. So lapisan plat bumi ini berada di atas lapisan mantle tadi. Jadi pengaruh arus perolakan, maknanya dalam lapisan mantle dia bergerak tau. Ini menyebabkan plat bumi juga bergerak. Okey. Dan pergerakan kerak bumi atau plat ini melibatkan proses adanya pertembungan, okey, dan juga ada pencapahan. Iaitu kalau kita lihat contohnya, ini dulu, suatu ketika dulu bumi ni, okey, tanah dia 200 juta tahun, so dia bercantum. Cantum, ini tanah kawasan ni cantum, kat sini bercantum, apa semua tau. Tetapi sedikit demi sedikit yang ini dia bergerak ke sini. Okey, yang ini bergerak ke bawah. Kawasan tanah ini bergerak naik ke atas. Maka menyebabkan kamu lihat tanah tadi ni, yang kawasan ini, dia bergerak turun ke bawah. Begitu juga yang ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas. Okey, kira-kira 135 juta tahun dahulu. Dan sekarang kita lihat yang ini semakin jauh ke sini. Yang ini semakin ke bawah. Yang ini semakin ke atas. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia telah bergerak. Okey,
plat kerak bumi ini dia bergerak dan pergerakan itu mengambil masa berjuta-juta tahun. So, pencapahan atau pemisahan plat itu tadi menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Okey. Walaupun proses pemisahan plat itu terjadi dengan sangat-sangat perlahan, tapi ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang ini adalah kesan daripada hanyutan benua ini. So proses daripada sini pergi ke sini, kemudian daripada sini pergi ke sini, itu dipanggil proses hanyutan benua. Maknanya benua hanyut. Hanyut di bawah pergerakan bumi. So sebab itu dia terpisah. Dulu dia bercantum, sekarang dah terpisah. Nampak tak? So, kalau kita lihat di sini, okey, proses pergerakan ini menyebabkan kalau kat sejarah tulis tak boleh. Okey. So, kalau kita lihat pembentukan bumi ini, pergerakan itu menyebabkan terjadinya gunung lipat. Gunung lipat ni macam mana cikgu? Okey, gunung lipat apabila tanah yang rata tu dia memiliki daya mampatan daripada arah yang bertentangan. Okey. So, pergerakan dan pertembungan itu berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi, so tolakan serta himpitan dua plat dari arah bertentangan. Maksudnya tolakan. Okey, himpitan itu menyebabkan tanah itu naik. Bila tanah itu naik, maka dia menjadi gunung lipat atau banjaran gunung lipat. Ya, betul. Okey, iaitu dia akan menyebabkan bila dia bertembung tu, so dia punya tanah akan terbentuk seperti ini. So dia berbukit bukau. Maka dengan berbukit bukau itu, maka dia telah terbentuk gunung lipat, iaitu gunung hasil lipatan tanah. Okey, ada bukit. Okey, ada setengah kawasan ada bukit, ada setengah kawasan tak ada bukit dan dia sentiasa bergerak. Dia bergerak. So itu dipanggil gunung lipat. Kemudian, yang kedua iaitu gunung bongkah. Gunung bongkah terbentuk apabila pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Okey, maksudnya apa? Tadi kita belajar gunung lipat, tanah tu bertembung. So dia naik. Dia naik macam tu. So sekarang ni kalau gunung bongkah, dia saling menolak. Dia bila saling menolak. Bila dia saling menolak, maknanya yang ini menolak ke arah yang lain, ke arah lain macam ni, maka tanah yang ada di tengah-tengah ni akan turun, tergelincir ke bawah. Ya, tergelincir ke bawah. Tu dia macam full mountain. Ya, betul, macam full mountain. Betul. Jadi, ini menyebabkan yang tinggal di atas ini dipanggil gunung bongkah dan di bawah ini dipanggil lurah gelinciran. Dia jatuh ke bawah. Jadi bila jatuh ke bawah, yang atas ini dipanggil gunung bongkah. So yang bawah ini lurah gelinciran. So ini kerana apa? Kerana pergerakan bumi. Pergerakan kerak bumi ini memang menyebabkan iaitu gunung lipat dan juga akan menyebabkan gunung bongkah. Tetapi paling penting iaitu pergerakan bumi ini akan menyebabkan gempa bumi. So gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. So proses itu akan menghasilkan gegaran. So contohnya bila dia bertembung, bila dia selisik macam tu kan. Jadi menyebabkan tanah situ bergegar. Itu dipanggil gempa bumi, earthquake. Gempa bumi itu dalam bahasa Inggeris dipanggil earthquake. So, kalau gempa bumi itu berlaku di atas darat, kita akan nampak tanah tu akan merekah. Tanah tu merekah,
Okey, kemudian okey, gunung-gunung pun mula sikit-sikit runtuh. Itu kalau gempa bumi di atas darat. Tapi kalau gempa bumi itu berada di dalam laut. Bila dalam laut, gempa bumi macam tu menyebabkan air laut berkocak. Bila air laut berkocak, dia boleh mengakibatkan tsunami. Apa itu tsunami? Okey, tsunami adalah okey, satu gelombang air laut. Okey, yang kelajuan dia adalah kelajuan sebuah jet. Maknanya kelajuan dia laju 800 km per jam di laut dalam. Dan gelombang tsunami ini dapat menyeberangi lautan Pasifik dalam masa kurang daripada 1 hari. Okey. Tak ada Usaini. Bukan. Tak ada kaitan. Okey. So, inilah dia bentuk tsunami dan kalau kita lihat inilah dia. Nampak ni. Apabila gempa bumi ni berlaku di dalam laut, so dia bergegar kat sini, zon gempa bumi ni, so dia bergegar kat sini menyebabkan air laut di sini dia akan berkocak dan membentuk ombak yang besar. Dan ombak yang besar tu yang akan pergi ke pantai. Menjadi apa? Menjadi tsunami. Iaitu ombak yang besar. Lava memang ada kat bawah tanah. Okay. Jadi, which is worse, earthquake or tsunami? I think both worse. Kedua-duanya akan memberi kesan yang buruk. Tetapi, lately ni kalau kita lihat, tsunami memang memberi kesan yang lebih buruk kerana dia boleh memusnahkan banyak tempat. Sebagai contoh, sebagai contoh,